Alright. Next adalah J-lead component. So J-lead component pula. J-lead kaki pin yang berbentuk J. Kenapa dia ada bawah ni? Okay. Saya tak ada gambar. Saya tak ada gambar. Sekejap ya. Tak ada gambar pula. Tak keluar gambarnya. Refresh. Baik. Refresh. Alright, baru ada. Refresh dulu. Okay. Alright, so J-list ni antara dia dah lama famous tapi baru banyak fabrication yang baru nak keluar. The reason why ramai orang tak nak pakai J-lead ni sebab dia punya structure dia punya body terapung sedikit sebabnya dia bentuk J tu dia ke bawah dan body tu terapung. So kebangkaian untuk kalau board tu terpijak, jadi komponen body tu dia lepeh, kaki pin tu pun dia akan jadi bengkok macam tu. So that's why ramai orang ramai manufacturer atau ramai industri yang tak guna sangat J-lead. Tapi sebenarnya J-lead antara kaki pin yang sangat famous jugalah. So J-lead, saya kena buat bentuk J-lead je. Boleh ni. Okay ni. Maybe J-lead ni dicipta untuk memberi laluan kepada jumper yang tak ada penempat bawah juga kan? Tapi selalunya jarang juga berlaku yang tu sebab kalau maksudnya ni ada body, lepas tu nak lalu bawah tu. Boleh berlaku tapi kalau dalam rework memang tidak dibenarkan. Kalau buat rework pun, saya ada satu gambar tapi nanti saya share. Saya ada satu PCB yang mana partner saya design dan dia punya rutin tu salah. So saya buat rework. Rework tu memang tak boleh. Kalau kat sini ada rework ke? Tak ada. Tak ada. Yep. Tak ada. So kena plot rework. So kalau lepas buat rework tu dia memang agak dia bukan renyah. Rework tu kalau kita nak buat rework, kita memang tak boleh lalu komponen. Kita memang kena lalu board yang kosong je baru boleh. Dia punya syarat ada dua. Yang pertamanya tak crossing komponen. Yang kedua mesti wire tu mesti paling shortest. Contohlah kalau point yang kat sini sehingga point kat sini rosak misalnya. So dia tak boleh nak mengilau mana-mana. Dia mestilah wire troubleshooting tu mestilah paling pendek sekali. Dan rule yang pertama tadi ialah dia mesti tak crossing komponen. Dia mestilah tak bertindih dengan komponen lain. Kat sini ada J-lead ke? Kok saya boleh tunjuk? Tak ada juga. Pun sama je. Yep. Okay. Kat sini saya rasa saya boleh tunjuk sikit, sedikit galving punya solder. Saya sempat sikit je saya set up alat untuk tunjuk saya sebelum kita pergi ke J-lead. Saya better saya tunjuk contoh galving yang kecil, yang pitch dia kecil, yang saya dah solder. Alright, mana phone saya? IV cam. Alright. Okay, cantik. So try ubah switch camera. Okay.
Boleh nampak. Mana ni? Tak boleh pun. Boleh nanti. Alright. Okay. Alright, ni board yang saya pernah solder. Okay, saya rasa saya kena padam ni kan. Slide saya kejap. Baru boleh nampak saya punya ni. Alright. So ni adalah board yang saya dah solder. So yang ni dipanggil TSSOP lah. Thin Shrink Small Outline Package. Kenapa dipanggil thin? Sebab kalau kita tengok dari tepi, dia memang nipis. Dia memang agak nipis daripada tepi. So dia punya lid dia punya hujung dia ni ialah dia pakai konsep gullwing lah. So kalau kita mungkin kamera ni tak cukup sharp, tapi sebenarnya kalau by mata kita boleh tahu every kriteria yang saya sebut, dia side overhang ke ataupun fillet dia tu tinggi ke tidak dan sebagainya. So kalau yang ni pun sebenarnya dia gullwing juga. Ni packaging ni, nama packaging ni ialah SOT 23 yang tampak sikit, sini sikit. Okey. Macam ni kan. Yang ni transistor. Transistor ni pun dia mengaplikasikan gullwing lid kaki, bentuk kaki dia tu gullwing. Pun sama juga dengan board ni. Alright, sama dengan board ni pun banyak macam ni. Ini lagi jelas lah. Ini SOIC. Yang ni kita boleh beza kalau kita tengok sebelah-sebelah. SOIC memang nampak besar sikit dengan TSSOP. Kalau TSSOP ni dia nampak nipis je. Dia memang dia punya jarak pin to pin tu memang nampak rendah. Kalau SOIC dia punya pin to pin tu nampak tebal, and dia punya lebar gullwing tu pun nampak besar lagi. That's why saya kata ada dalam IPC dia tu 0.5. Tapi dia tak logik sebab kalau yang ni dia gullwing. Tapi dia punya lebar kaki pin dia tu lagi kecil daripada yang SOIC. So the best application yang kita boleh guna pakai ialah kita ukur lebar kaki pin tu, barulah boleh kita tengok dia punya standard macam mana. So apa lagi? Ni QFP. Ni contoh QFP in real time. Kalau yang ni, yang pin dia tu dia bukan macam gullwing. Yang ni dia punya pin, dia jenis yang pin yang pendek tu, no package tu. Alright. Apa lagi saya boleh demo dengan board ni? Okay, yang ni yang pening sikit tu, castellated. Yang ni yang castellated component tu. Yang ni saya solder juga. Ni memang dah siap, tapi yang ni saya tukar baru sebab dia ada problem masa saya buat FYP tu hari. Dia cara solder tu, saya mungkin kalau ada barang, mungkin saya boleh check malam ni. Kalau ada barang saya boleh buat demo esok cara nak solder ni, sebab saya ada satu board yang kosong ni. Saya boleh tunjuk kat macam nak solder ni kalau saya jumpa komponen ni, insyaAllah. Itu je lah yang saya boleh kongsi terhadap board yang saya ada. Saya tak ada board yang tuan-tuan puan ni ada sebab nak post kat New Zealand, nak post saja $100. Dah habis duit kat post je, barang kecil je. So saya akan solder pakai board ni. Tapi aplikasi dia sama je. Maksudnya kalau contohlah chip komponen macam nak solder, saya buat demo, kemudian tuan-tuan boleh tengoklah
macam mana cara ataupun method yang solder. Saya akan pada masa yang sama saya akan cuba memperbanyakkan method cara solder dan saya juga saya akan demo juga semua tip komponen. So kita ada 5 jenis tip yang general, yang tuan-tuan dan puan-puan dapat 5 tip juga ke? Tak Alright, pointy. Kita ambil pointy yang ni lebih mudah. So, saya akan demo juga macam mana nak pakai, kalau saya solder pakai tip ni, macam mana saya solder SMT. Kalau saya pakai tip ni, macam mana saya solder SMT. Kalau pakai tip ni pun, esok saya akan demo macam mana. Kalau saya akan try untuk demo semua pakai mata tip macam solder SMT komponen. Alright. So mungkin dekat sini ada, okay, kat sini ada, kalau kat sini kita boleh nampak, tak boleh nampak kot, jelas ke yang point pin yang kat sini, resistor kat sini, nampak? Tak. Kalau tengok betul-betul sebenarnya dia sengit sikit tau. So kalau dia sengit sikit, maksudnya dia punya sebabkan sengit dia tu ialah sengit dia tu macam ni sengit dia. Lepas sengit dia tu sengit macam ni. So maksudnya kita boleh ukur daripada sini berapa dia punya berapa timah yang connect. Sebab ni dah solder. So dia kita boleh judge, kita boleh inspect dia bawah kategori minimum side end joint length. Maksudnya minimum end joint length. So daripada sini berapa persen dia solder. Tapi kalau ikutkan yang point yang macam ni, dia resistor yang kat sini dia target, tapi kat sini saya boleh katakan dia acceptable, dia bukan target. Macam tu lah. So saya tak ada, mungkin tak berapa nampak sebab tak berapa nampak sengit dia tu sebab tak clear kan. Macam ni mungkin boleh nampak. So dia punya tu memang agak sengit sebenarnya kalau kita tengok betul-betul yang komponen yang hujung ni, yang kat sini dia memang sengit sikit. Itulah kalau praktikal snap je gambar tu, kemudian hantar dalam grup kita tengok. Boleh. Yang ni, okay, kalau contoh macam ni. Okay. Dia betul-betul sengit kan. Ni memang obvious sengit kan, nampak? Ni obvious sengit. Ni sebenarnya komponen tu tak fitted. Komponen tu sebenarnya 3 pin. Tapi bukan. Footprint tu dia 3 pin. Tapi akibatkan komponen yang sampai kat saya 6 pin, saya buat jadi macam ni. Tapi sebenarnya kalau ikut standard, ni bukan standard je. Sepatutnya kena beli komponen yang betul. Jangan beli komponen yang salah, lepas tu buat macam ni, memang tak ikut standard lah. Alright. Sekadar perkongsian sedikit. Alright, so kita boleh teruskan dengan kita punya J-lead. J-lead untuk komponen yang mempunyai J-lead lah. Kat sini tak ada J-lead ke? Nak tunjuk demo. Tak ada. Tak ada. Alright. So saya boleh padam balik. Cover camera. Alright. Okay. Alright. So, mana ni slide? So, J-lead yang pertama ialah side overhang. So, side overhang, untuk target memang tak ada overhang sebab J-lead ni dia punya lead dia
dia punya leak tu dia macam ni bentuk dia, bentuk J tu. Kalau kita nampak je ke tepi sikit, dia memang dia memang obvious sikit lah. Bagi saya, kalau tanya pendapat saya, dia punya kalau dia nampak lari sikit kan, memang nampak obvious compare to IC yang lain. Sebab lead tu saya pun tak tahu macam nak explain, tapi once kalau siapa yang berpengalaman gel lead kaki pin yang berbentuk J ni, dia memang nampak, kalau dia nampak lari tu kan, memang nampak betul-betul lari. Alright, untuk acceptable macam biasa, acceptable dia untuk kelas 1 kelas 2, kalau dia kurang daripada 50% dia masih diterima. Kalau dia lebih daripada 50%, dia terus defect. Untuk kelas ketiga, dia mesti kurang daripada 25%. Dia mesti kurang daripada 25%. Kalau lebih daripada 25% untuk produk kelas ketiga, dia tidak terima. So next ialah start overhang defect lah. So defect ni ialah untuk kelas 1 dan kelas 2 dia lebih daripada 50%. Manakala untuk kelas ketiga, produk kelas ketiga dia lebih daripada 25%. Benda yang sama apply. So untuk overhang pun sama. Tapi problemnya tu overhang gel lead ni dia tak ukur sebabkan toe dia tu kalau galing pula. Kalau gull wing dia punya toe dia lah hujung ni kan. Dia punya toe ialah hujung pad. Tapi kalau gel lead, toe dia yang hujung sini. Maksudnya dia punya toe ialah belah dalam. Belah dalam sini. So kita kalau so far saya pernah kalau saya inspect pun, saya inspect toe overhang tu memang belah dalam je. Saya boleh belah dalam and hujung je pun. Itu pun kalau IC yang mempunyai gel lead, itu pun saya nampak yang belah hujung je. Yang belah dalam memang tak nampak pun. Macam mana nak inspect pun saya pun tak tahu. Memang tak ada kot saya rasa. Kalau ada pun memang dia macam belah hujung je. Toe overhang ni. So next ialah end joint, bila dah solder. So dia punya width target dia ialah semua kena lah, satu hole semua komponen ni kena solder. Satu semua ni kena solder. So masa bila dia kena solder, maka dia target terus. Kalau untuk acceptable kelas 1 dan 2, and overhang tu dia mesti minimum dia mesti 50%. Kalau lah dia punya solder tu bawah daripada 50%, maka dia defect. Manakala untuk untuk produk kelas ketiga, dia mesti minimum 75%. Kalau lebih pada 75%, dia defect. Untuk side joint. So side joint macam ni jugalah. Okay, side joint ni dia berlainan sikit dengan yang lain, iaitu kita kena ukur diameter of lead. Kita kena ambil vernier caliper. Ambil vernier caliper, inilah kaki pin tu, kita ukur berapa, dia mestilah 2 kali ganda ataupun 200% lebar yang kat sini pad, so sini lead tu, so kita pandang daripada hujung sini, daripada point sini sampailah ke sini mestilah 2 kali ganda ataupun 200%. Sebagai contoh, dia punya pin daripada thickness ataupun lebar kaki pin tu 0.5 misalnya. So maksudnya dia punya solder yang perlu kena daripada hujung sini ke hujung sini mestilah 1 mm. Sebab dia 2 kali ganda. Alright. Yes ya. Ada kemungkinan tak solder tu akan masuk di bentuk U dalam tu? Ada. Memang ada.
macam mana dia boleh masuk? Yang pertamanya kalau terlebih solder paste. Minyak ataupun solder flux kan. Flux tu dia sampai ke atas. So kadang-kadang bila kita solder, timah tu naik sampai ke atas pun ada. Tapi kalau kita pandai control amount of timah, kita boleh solder dengan baik lah. Oh, by the way, amount of timah, cakap pasal timah kan, lead kan. Lead yang saya paling suka, size lead kan, diameter of timah kan ada banyak jenis kan. Dia ada 1mm, 0.8, 0.6. So, kalau tanya saya, the best untuk solder SMT component, saya boleh katakan 0.5 dan 0.6 paling selesa untuk control amount SMT component bila solder laju-laju ke ataupun bila solder dengan perfect tu 0.5 0.6 mm memang perfect. Yang tuan-tuan dapat semua berapa mm? 0.6. 0.6 cantik. Kalau problem yang tadi tu nak itu dikategorikan sebagai apa Kalau kategori dia panggil dia dah bawah kategori maximum failure height. Nanti kat sini bukan, kat sini. Dia maximum hill failure height. So dia berlebihan, lepas tu dia akan ukur juga berapa dia akan ukur, walaupun tapi sebenarnya kalau lah yang terlebih U ni kan, dia tak ada kat sini, tapi dia boleh kategorikan dengan damage component ataupun damage solder lead. Kalau lah solder tu terlebih sampai kena component body misalnya, sampai kena component body, terus defect benda tu. Benda tu terus defect. Tapi selagi kalau dia solder, kemudian dia penuh je kan, maksudnya kat sini penuh dengan timah kan. Kalau penuh dengan timah, tapi tak sentuh body component body. Kalau tak sentuh component body, dia masih diterima. So kita sambung balik yang end joint tadi dah. Side joint pun tadi sudah target. Untuk acceptable kelas 1. Acceptable kelas 1 side joint. So kita ada pad. Kemudian ada gel kaki, pin kaki jelly. Kita ada jelly. So kat sini panggil side end joint. Kalau acceptable untuk produk kelas 1, kalau kita tengok dari jauh, ada solder, maka dia terus diterima. Untuk kelas 2 dan kelas 3, dia mestilah 1.5 kali ganda, 1.5 1.5 kali ganda, iaitu 150% daripada lebaran kaki pin. Sebagai contoh macam tadi, untuk target dia 200%. Tapi untuk acceptable dia mesti 150%. So kalau kaki, kalau lah dia punya lebar ni 0.4, maka dia untuk acceptable dia mestilah lebih daripada 0.6 sebab kalau 0.4 1.5 kali ganda sama dengan 0.6. So kalau kalau dia lebih daripada 0.6, dia diterima untuk kelas 2 dan kelas 3. Kalau dia kurang je daripada 0.6, dia terus defect untuk produk kelas 1, untuk produk kelas 2 dan 3. Manakala defect untuk semua kelas, kalau tak nampak je solder kat belah tepi, kalau kita ambil board tu, kita tengok tak nampak pun solder kat belah tepi, dia terus defect. So next ialah maximum heel failure height. So acceptable dia ialah selagi tak sentuh package body, selagi tak sentuh body component, dia diterima. Selagi tak sentuh, dia diterima. Kalau lah dia sentuh terus, dalam komponen ni, yang U tu, kan dalam J tu kan, dekat J tu, dia tersentuh dengan komponen body, bawah tu, nampak? Bawah tu dia tersentuh dengan komponen body, dia terus defect.
Next adalah minimum. So minimum ni dekat sini tak ada mention ke? Oh, ada, cantik. So minimum ni ialah sebenarnya kalau lah dia minimum ni kalau selagi kita nampak ada solder dan solder tu dia ada curve kat belah tepi ni dengan belah tepi ni maka yang tepi kat sini belah tepi dia belah tepi ni kita masih nampak ada dia masih tak acid, dia masih tak acid, kita target untuk minimum, untuk paling minimum, maksudnya solder tu paling minimum untuk heel filler height. Maksudnya untuk timah pergi kat pad dengan kaki pin jelit ni, itu dia punya minimum, tinggi tu paling minimum. Untuk acceptable kelas 1, kelas 2 dia kurang, maksudnya ni 100%, yang ni 100%, dia kurang sikit, dia kurang daripada 100% tapi dia lebih daripada 50%. Dia masih diterima untuk produk kelas 1 dan kelas 2. Manakala untuk kelas ketiga, untuk produk kelas ketiga dia mengukur lebar kaki pin tu, kemudian dia mengukur ketebalan macam tadi ni, dia akan ukur ketebalan dari sini, dia akan ukur ketebalan ni, contoh ketebalan ni 0.2, yang ni 0.4. So minimum heel filler height dia, sekejap ya, mana balik sini, minimum antara sini kan dan ke sini mestilah 0.6, sebab 0.4 campur dengan 0.2 iaitu ketebalan solder, ketebalan timah dengan ketebalan kaki pin 0.4. So 0.4 campur 0.2 jadi 0.6. So minimum, maksudnya minimum ketinggian solder yang dia dah solder tu bila 0.6. Ni yang defect lah, maksud defect ni memang tak nampak langsung. Kita tak nampak langsung dia solder, ataupun tak nampak langsung foaming, tak nampak langsung timah tu ada dekat situ. Dia memang nampak kosong gini terus defect. Tak kisahlah kelas apa pun, semua memang defect. So solder thickness ni memang sangat obvious, selagi ada timah dekat situ acceptable, kalau tak ada langsung defect. Mungkin ni slide terakhir, betul. So dan terakhir ialah complementary. So complementary ni maksudnya ialah dia komponen tu salah satu tu terangkat ataupun beberapa komponen tu terangkat. Ni pun berlaku apabila kita pegang tweezer komponen tu, sebab komponen tu dia macam ni kan, ni body dan kaki lid tu kat tepi kan, dekat tepi sini dengan kat tepi sini. Kadang-kadang ada assembler dia pegang sampai ke bawah. Dia sampai ke bawah, bila dia nak tarik tu dia tertarik sekali dengan kaki lid sehingga mengakibatkan berlakunya kaki tu terangkat ataupun bengkok dan sebagainya. So kalau berlaku je macam ni, walaupun sikit bengkok dia, terus komponen tersebut terus kategori defect, tidak diterima untuk dalam standard dan tidak boleh diterima untuk keluarkan dalam pasaran. Dan of course lah, bila terangkat kita tak boleh solder, bila tak boleh solder tak function lah. Alright. Okay, ini slide yang terakhir saya. So ada speaker. Oh, macam mana tu Encik Zaidi? Alright, so ini slide terakhir saya. Ada sebarang soalan? Tak ada ya?
Yes. Ya saya. Untuk J-Lead ni kan, dia punya yang lengkung tu, dia tak akan kena pada body kan? Tak kena. Kalau macam kata kita solder tu, kita tertekan, lead tu tak kena body, tapi dia punya kaki dia tu Bengkok. yang bengkok kena body. Itu dikategorikan dalam kategori macam mana? Defect jugalah. Defect. Walaupun bukan timah ataupun lead tu yang menyentuh, tapi kaki tu yang menyentuh kan. Nah, dia terus defect sebab kaki tu yang membuatkan tersentuh ke apa. Sentuh Maksudnya kalau kita tekan, kaki tu tersentuh body tu kan. Betul. Okay. Tak, dia acceptable. Dia boleh terima. Tapi setahu saya kalau kita solder, sebabkan kita panaskan kaki pin tu kan. Bila kita panaskan kaki pin tu, timah mesti mengalir punya lah. By logic, timah mengalir, terus defect komponen tu. Walaupun tak nampak, tapi selalunya kalau tengah-tengah tu kalau dah tak nampak, selalunya inspection bila tak nampak benda tu, dia lepaskan je. Tapi kalau orang yang betul-betul check, dia check satu-satu lah. Apakah solder yang target ni perlu bergantung kepada skill atau ada teknik? Okay. Ni seperti yang saya beritahu sebelum ni. Sebagai contoh, tadi sebagai contoh nyanyi. Sekarang saya bagi contoh menari pula. Tak, menari saya rasa skill. Apa benda yang talent? Apa benda yang talent? Okay. Talent, contoh talent lain, dia boleh buat suara binatang misalnya. Dia boleh buat suara dinosaur lah, buat suara gajah dan sebagainya. Tu talent. So kalau lah saya yang tak ada talent nak buat suara binatang, sampai saya cuba juga nak buat, memang takkan jadi. So itu talent. Tapi untuk elektronik ni dia skill. Kalau lah kita cuba usaha sampai kita cuba usaha aja, kita jumpa experience yang paling kita jumpa paling banyak, lebih bagus, maka berlakulah target tu. Maka kita akan capai target tu. So saya boleh katakan skill ni saya boleh katakan dia akan ada berlaku dua cara. So skill ni yang pertamanya ialah kita lama dalam experience tu. Kita banyak pengalaman. So banyak pengalaman ni kita makan masa lama lah. Kita jumpa orang ni, kita solder board banyak-banyak, solder beribu-ribu board, sampailah jumpa teknik yang betul. Yang kedua ni dia short, iaitu kita jumpa teknik yang betul dan kita kena experience juga macam mana nak solder. Yang ni paling bagus lah, iaitu kita jumpa teknik yang bagus. Bila jumpa teknik yang bagus, kita pun aplikasi benda tu yang bagus, maka kita dah experience tu benda yang bagus. So produk tu akan jadi bagus. Yus, nak tanya sikit, mungkin saya terlepas tadi. Bentuk kaki komponen tu yang untuk J tu, adakah yang tu keluaran daripada manufacturer ataupun kita buat sendiri? Manufacturer yang keluarkan. Saya boleh tunjuk contoh manufacturer yang keluar J-Lead komponen. Bukan manufacturer, saya akan jual J-Lead komponen IC. Alright, selalunya dia memang keluar terus IC tu, dia memang akan keluar terus macam ni. So selalu manufacturer tu sendiri yang dia akan keluarkan. Ni ni dapat jelas. Okay, ni macam ni dia punya bentuk J-Lead tu. So the reason why dia nak buat macam ni saya pun tak tahu, sebab tu packaging dia. Dia memang wujudkan lead. Saya tak kaji lagi kenapa dia buat galwing, kenapa dia buat flat, kenapa dia buat ni, saya tak pernah kaji. Saya kaji macam mana teknik nak solder ataupun apa kriteria standard yang diterima dalam setiap lead tu sendiri. Kalau yang jenis kaki J macam ni, teknik soldering yang paling sesuai ataupun soldering mana yang paling sesuai, hot air ke ataupun by hand?
Saya kalau kalau saya boleh katakan pakai soldering iron memang dah boleh perfect lah. Memang dah boleh dapat target. Kalau teknik dengan metod yang betul, kalau kita pakai untuk gel lead ni memang boleh pakai solder iron and kita boleh solder untuk dapat target tu. Target kelas 3 pun boleh insyaAllah. Baru nak tanya setiap packaging punya perbezaan lead. Kenapa saya kalau saya pernah baca sekalipun, the reason diorang nak buat tu ialah masa diorang nak buat troubleshooting tu. Kalau gel lead ni antara komponen yang paling senang nak buat troubleshooting dan paling kemas lah. Sebab bila dia gel lead, bila kita nak buat sama wire tu, contohnya ni wire kan, ni wire, dia contact macam ni. Maksudnya dia paling kemas. Dia antara rework dan repair yang paling kemas sekali. Kalau galwing dia macam ni. Tak jadi bentuk. Okay, galwing sini. Okay. Dia punya bentuk macam ni. Dia memang nampak kemas. Tapi problem ni kalau lah kita cuba nak repair balik, dia akan ada problem dekat hujung point. Saya nak explain macam mana boleh macam ni kot? Okay. So kalau kita strip wire kan, kalau kita strip wire tu akan jadi kat sini konduktor, ini insulator, ini penebat, ini penebat, konduktor Pengalih. Terima kasih Puan. Pengalih. So ni pengalih, ni penebat. So ini kaki galwing tu, kalau dia nak letak kat sini, kadang-kadang bila kita nak solder balik, dia punya penebat ni akan cair. Macam tu. Tapi kalau gel lead, kita letak pengalih macam ni. Pengalih tu macam ni. Tu penebat tu kat bawah sekali. So kalau dia cair pun dia akan melekat terus kat bawah. So dia takkan bergoyang. Kalau goyang pun sebab dia dah melekat dengan coating. Macam tu. Sekejap ya. Yep. Kalau macam ni, dia punya pengalih, dia punya penebat dia ni memang senang nak cair. Kalau kita letak 250 degree pun, dia terus cair. So kalau lah kita, dan penebat ni, kalau dia cair dengan coating PCB, dia akan melekat. Saya tahu macam apa sifat dia, apa dia punya chemical dia, tapi itulah sifat dia. So bila dia melekat tu senang. That's why bila gel lead, kalau kita buat rework, kalau kita nak repair ke, nak troubleshooting ke, kalau kita buat macam tu, bila penebat tu melekat, so kebangkaian untuk pengalih tu tercabut, kebangkaian untuk pengalih tu tercabut, takkan berlaku. Kebiasaan yang gel lead ni, device apa yang biasa menggunakan komponen gel lead ni? Oh banyak. Saya pun tak dapat nak determine apa device, tapi saya boleh katakan microcontroller. Ada jenis microcontroller seperti siapa yang pernah dengar dulu 8051. Yang 8051 pun ada gel lead punya type juga. Yang dulu saya ada yang 80 mega, macam yang Arduino punya modul tu kan. Arduino punya modul yang microcontroller, Arduino punya modul tu pun ada yang gel lead punya kategori juga. Memang basically memang banyak juga. Kita boleh tengok L514 kat sini. Kalau kita boleh study packaging, sebabkan saya kat area New Zealand dan buka Malaysia punya, try buka Malaysia punya nak easy kan. MY. Ni NZ contact us L514. So far saya rasa kita boleh tak ada ni, dia boleh nama-nama series yang ni, tapi kita boleh type je. Kadang dia ada je keluar gel lead ke apa, komponen-komponen yang punya gel lead komponen macam tu. Pun banyak jugalah. Ni apa ni? Ni sebagai contoh betul ni.
6 SMT manufacturer datasheet. Oh okay, ni switch. Ni menarik juga ni. Ni switch, tapi switch ni kaki pin dia tu J-lead. Ni kaki pin dia. Tak nampak sini. Mungkin kat sini pun tak ada. Dia tak ada footprint ke sini? Tak ada. Tak ada. Okay, saya boleh buka sini switch with tactile switch. Tactile switch with J-lead. Selalunya J-lead ni dengan Gullwing ni dia selalu ada okay ni. Apa ni? Dia switch tapi dia J-lead pun ada juga. So sebenarnya dia tak ada spesifik komponen. Dia memang jenis kaki pin tu, bentuk dia tu. So kalau tanya saya memang banyak je komponen, ada J-lead, ada Gullwing, tapi selalu dua ni yang paling famous, J-lead dengan Gullwing. Dua ni yang famous. Macam kaki kapasitor yang kita orang dapat ni, ini dia tu panggil flat. je? Tak, tu flat. Tu flat. Dia bukan Gullwing, dia bukan J-lead, dia panggil flat. Dia memang flat. Saya tak cover kat dalam ni sebab dia dikategori sebagai specialized SMT. Dia SMT specialized component. So sebab tengok hampir sama macam Swiss tu kan. Betul. Tak, yang ni nampak sini kalau kita tengok betul kat sini pada macam J sini kan. Kat sini. J. So kalau yang kapasitor, electrolytic kapasitor SMT tu dia flat. Dia memang nama lead dia adalah flat lead. Flat lead. Lead yang rata. Kaki pin rata. Ni ada soalan lain? Alhamdulillah. Ada soalan lain ya? Okay, terima kasih Cik Abah. Selamat datang Puan Sabaria. Rasanya Puan Sabaria petang ni hanya nak memantau je, saya difahamkan Puan Sabah hanya nak memantau saja petang ni. Besok mungkin ada perasmian Puan Sabaria. Betul ke? Ya betul. Sama ada esok ataupun lusa. Hari ni kita buat silent observation sebenarnya. Okey Puan Sabaria, terima kasih. Cuma nanti kita bergambar bersama-sama ya sebelum habis sesi pada petang ni ya. Okey, terima kasih. Teruskan Encik Yusri. Okey. Alright. Okay, so sebenarnya selamat datang Puan Sabaria. Okay, saya teruskan je ya. So basically kita dah habis kita punya sesi petang ni, tapi saya nak share sedikit tentang perkongsian terhadap macam mana kita nak design SMT tu. Kalau SMT tu ni perkongsian macam mana nak design. Kalau sesiapa yang berminat ataupun memang dia punya passionate ataupun fanatik terhadap designing PCB macam saya boleh katakan saya dah design PCB banyak lah, saya rasa lebih daripada 500 design saya dah buat. So dalam banyak-banyak design ni tu saya every design memang saya akan selalunya saya pernah kena marah. Saya pernah kena marah dengan Encik Muklis. Saya kena Encik Muklis sebab bila saya design je saya terus hantar. Saya panggil Encik Muklis sensei. Sensei, macam mana ni okey tak? Betul dia kata, kau dah tahu tu okey, kau tanya aku lagi kenapa macam tu. Dia sampai satu sekali lah saya punya selalu nak tanya tu. So kat sini saya nak beritahu antara design yang salah saya buat. Okay. Kat sini ada design yang salah ya, iaitu dia ada clearance. So clearance dia sepatutnya ialah 0.2 ataupun 0.127.
Tapi dekat saya punya PCB ni kalau boleh nampak, saya kena padam ni ya. Present boleh nampak semua. Alright. Pin tu. Kalau boleh nampak saya punya board ni, dia ada clearance dia ni perantaraan yang ni IC ya, yang ni IC tapi IC tu 6 pin. So IC 6 pin ni dengan chip component dia terlampau rapat. Kalau saya buka saya punya PCB, dia punya clearance tu ialah 0.13 saja. Bukan, sorry, 0.1. Dia bukanlah 0.127. So untuk dalam standard dia tidak diterima. Tapi kita boleh untuk kelas 1 tapi untuk kelas 3 dia bawah sikit. Clearance dia 0.065. Tu pasal kalau kita buka motherboard apa-apa macam PC ke PCB motherboard laptop ke ataupun barang-barang biomedical, nuclear weapon, dia punya komponen memang rapat tapi dia punya manufacturing setiap komponen tu memang mempunyai ketahanan suhu yang sangat tinggi. Kalau macam saya ni, saya tahu chip komponen tu suhu dia berapa Celsius sekian, tapi saya still buat design macam ni, maka untuk kategori design saya boleh katakan saya langgar standard macam tu. Ni antara contoh. Tapi dia depends juga kepada komponen apa yang kita beli. Komponen tu rating dia berapa, voltage rating dia berapa, current rating dia berapa, power rating dia berapa, suhu rating dia berapa dan sebagainya. Alright, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Ada soalan lagi? Di antara dua kaki komponen tu, yang J-Lead dengan Galvin tu, yang mana yang paling lebih mudah lah untuk buat kematerian? Kalau tanya pendapat saya, dua-dua mudah. Galwing, jawapan paling tepat, jawapan yang saya boleh bagi sekarang ialah Galwing lah saya rasa. Galwing paling mudah lagi compared to J-Lead. Sebab apa? Sebab J-Lead kita tak boleh tengok, saya kongsi presentation saya balik kejap. J-Lead kita tak boleh tengok yang bahagian tengah-tengah tu. Kita tak boleh inspect bahagian tengah-tengah tu. Alright. Contohnya kalau kategori macam ni kan, minimum failure height kan, kita boleh tengok tepi tu, kita boleh tengok yang belah hujung je. Contohlah IC tu, mana saya punya board tadi? Contohlah IC tu dia besar macam ni kan. So setiap ni ada kaki berbentuk J, kat sini pun ada kaki berbentuk J. Kita boleh inspect belah hujung ni je. Belah hujung ni dengan hujung ni. Hujung ni dengan hujung ni. 4 penjuru ni je kita boleh check. Tapi untuk yang tengah-tengah ni kita tak boleh check. Kalau nak check pun ada orang kata boleh macam kita slidekan 15 degree kemudian pakai mikroskop. Tapi pendapat saya dia tak berapa praktikal lah. Tapi kalau nak check betul-betul memang kena pakai mikroskop, lepas tu and then letak tu buat tu dan maksudnya inspection nak buat tu jadi lama compare to Galwing. Galwing tak selalunya kalau Galwing yang biasa, macam size macam biasa macam ni ataupun yang tuan-tuan dan puan-puan dapat komponen tuan-tuan yang puan dapat tu size dia macam ni. So memang senang nak inspect. Pakai mata kasar pun kalau kita buka lighting, kita tengok macam apa benda kriteria dia, kita buka lighting, kemudian kita tahu dah berapa dia punya, tak ada pula lampu ni. Kita buka lighting, kita boleh tahu dah, yang ni ada problem sebab Galwing tu senang nak inspect. So kalau dari segi soldering, saya boleh katakan dua-dua sama sahaja. So dua-dua senang nak solder, mudah nak solder, tapi untuk inspection J-Lead sedikit sukar. Jelas ke tuan? Jelas. Ada soalan lain?
nak tanya luar sikit boleh tak? Boleh. Ni berkaitan dengan minat nak membina, nak buat design tu kan. Okay, buat design tu okay, kita boleh guna angle, produktif dan sebagainya. Tapi nak menghasilkan satu board PCB tu ada tak mesin dia? Boleh share tak? Oh, mesin. Okay. So apa aim tuan? Maksudnya cikgu Fahmi. Kita nak hasilkan satu board yang macam Cik Yus buat tu lah kan. Daripada kalau kita dah design siap kan, so kita nak jadikan dia sebagai final board lah. Faham? So cara paling leceh, okay, saya boleh sarankan dua cara lah. So cara yang pertama ialah kita beli mesin leceh tapi banyak belajar. Yang pertama iaitu CNC. So kalau macam ni, kalau kita nak fabricate satu PCB, kita ada dua cara. Yang pertama ialah CNC milling, dia pakai mata drill tu, dia buat milling, dia buat routing. Yang keduanya ialah etching. Etching ni pakai chemical lah. Dia ada chemical yang buang copper, kemudian chemical letak coating, chemical nak buat plated hole, subplated hole. So cara yang pertama tu yang saya kata dia macam dekat SIAS. Dekat SIAS dia ada satu mesin, nama mesin tu LPKF mesin. So untuk hasilkan produk prototype, dia tak ada coating. Dia memang macam dia macam cooper biasa tu. Cooper biasa tu, dia buat tapi dia milling lah, dia milling. Milling tu milling machine. So milling machine, saya tak boleh milling yang apa maksud dalam Melayu ya? Milling. So basically dia macam buat pengilangan. Dalam Google dia kata pengilangan lah. Tapi saya word dia milling. Dia basically dia buat longkang tu. So disebabkan milling tu proses dia ialah dia ada drill. So drill tu dia buat longkang untuk buat rutin tu. Itu yang cara pertama. Dan lepas keluar je hasil milling tu ada macam sebelum ni siapa yang kenal Fauzan pernah buat coating. Dia beli coating pelekat tu, dia buat coating. Tapi tu memang makan masa lama. Dia leceh lah sebab kita kena buat kan. Cara yang kedua ialah kita order je kat luar, kat daripada China ke apa ke untuk produce benda ni. Tapi secara jujur saya order je daripada China. Dia order tu, nak order board tu murah tau. Dan korang kadang-kadang saya nak order board tu saiz besar ni, saya ada korang RM12 je. Shipping tu yang mahal. Shipping tu kadang-kadang 4 kali ganda daripada saiz board kita nak bayar tu. Shipping tu kadang-kadang RM80, kadang-kadang shipping tu harga RM40. Macam tu lah. Pasal kadang-kadang bila nak order tu memang kena order banyak-banyak terus baru berbaloi gitu. Tapi kalau by machine, kalau macam kat MJI ada lab tu memang untuk etching punya proses. Dia maksudnya etching punya proses ni memang masuk chemical lah. Dia ada bilik kuning ni memang lampu kuning supaya dia ada UV untuk print cooper tu. Untuk print cooper tu kat atas, macam dia memang ada satu kertas UV, lapis UV tu dia tekapkan dengan board cooper. So dia letakkan board cooper, dia pergi masuk kat bilik kuning supaya kertas UV tu tak hilang warna. Kemudian bila tekap baru masuk dalam chemical, lepas tu barulah cooper tu tertanggal. Dekat MJ ada, tapi problemnya mesin etching, dia punya ejaan ETCHING, etching. So problemnya, saya boleh share screen kejap. So problemnya etching yang mesin etching dekat MJI tu, clearance dia terlampau tinggi. Dia tak boleh nak buat assembly pun. Sebab assembly dia clearance kan kecil-kecil kan.
apa etching machine, etching process. Yep. So dia tak boleh ni etching process. Dia ada memang material cleaning, laminate, macam tu lah etching. So basically semua company memang buat proses etching untuk produce PCB. So dan etching ni lah paling the best untuk produce PCB. Tapi itulah nak order machine etching ni saya rasa mau makan ratusan ribu. Tapi untuk yang macam untuk sekadar nak hasilkan prototype, saya rasa LPKF, saya boleh tengok LPKF. LPKF machine. So LPKF antara macam yang ni yang pakai kat ni S63 ni dia buat milling, ni yang pakai kat Sias. Kat Sias ada 2 biji ke 3 biji saja. So dia punya milling ni macam ni jadinya. Dia milling, dia buat longkang untuk buat routing tu. Tapi ni pendapat saya sekarang untuk prototype dia dah bagi saya dah okey. Dia punya mata dia tu ada spesifik tak? Oh ada. Problemnya mata macam ni sebenarnya ada banyak jenis mesin. So nama mesin ni ialah apa ni? Rapid prototype PCB, rapid prototyping lah. So kalau type je nama mesin ni banyak company lain keluar. Tapi LPKF punya mesin satu bit yang tu harga satu bit tu kalau beli kat Kerchen harga satu bit tu 100 ringgit. So macam saya antara orang yang selalu patahkan bit dan orang yang paling banyak kena headache daripada expert saya masa saya training dulu. Memang saya kena headache lah sebab saya patahkan bit man. Bit tu harga sebiji 100 memang kena marah lah. So dia punya advantage kalau kita tak tahu clearance sebab dia ada programming, dia bukan programming, dia ada software dia. Kalau kita tersalah clearance, patah terus lah bit tu. Tu dia punya disadvantages. Mesin CNC tu adakah sama macam di KV kita ada khusus program pemesinan arm kan dan ada CNC machine. Adakah yang tu pun boleh pakai untuk buat PCB ni? Oh, saya tak rasa sama. Sebab ada CNC milling, dia memang untuk milling besi. Ada CNC milling, dia memang untuk milling kayu. Saya tahu mesin apa yang tuan tengok tu. Mungkin tuan boleh tengok dia memang khas untuk apa. Sebab CNC milling dia memang setiap kekhususan dia ada. Ni milling untuk apa, ni milling untuk apa dan sebagainya. Dia bukan milling sahaja gitu je. Dia memang ada milling pengkhususan untuk yang sebagainya. Okay, cuba cik use back sikit apa tu Google tu. Apa? Back back sikit ada sebab saya nampak ada gambar raja sikit tadi. Back lagi? Back lagi. Lagi? Oh, hilang dah. Hilang dah? Boleh back lagi sekali sikit lagi kot. Ataupun boleh turun type ke? Bukan, boleh. CNC PCB machine lah. Cuba type kan. CNC PCB machine? Okay, yang ada gambar yang ini. Yang ada gambar kayu sikit ke. Ataupun yang benggol lah. Okay. So yang ini pun untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua. Yang ini pun boleh dibeli. Harga pun lebih kurang dalam bawah daripada RM500 untuk cubalah. Kan? Macam saya dah beli, dah cuba. Sebab saya cuba nak masukkan dalam syllabus PCB tu. Kan? Tapi tengah duk mencari dia punya mata dia tu. Kan? Masalah mata tu. Sebab mata tu kalau saya dapat mata macam yang dalam gambar rajah macam ni, saya rasa masalah saya settle lah. Kan? Sebab yang saya dapat tu mata kebanyakannya semua untuk menembuk lubang. Untuk membuat longkang tu saya tak jumpa. Macam mana? Bagi saya boleh carikan. Saya boleh tolong carikan lah. Cuba bagi nama mesin tu, saya cuba carikan. Alright. Kalau boleh ambil mata drill bit tu, tengok berapa dia punya panjang. Sekarang ni dia
drill bit mata tu dia ada panjang dia berapa, panjang sini berapa macam tu. Oh, okey. So nanti ukur dia memang akan, saya pernah buat hack benda tu juga. Sebab kalau APKF punya bit memang mahal, kalau bit yang lain ada yang murah. Itulah. Alright, so kita dah lebih masa. So harapnya tuan-tuan dan puan-puan, cikgu semua dapat berehat malam ni dengan penuh bahagia. Oleh demikian kita dahului. Okey. Kita, Cik Mira perlu ada sesi bergambar ke Cik Mira? Oh, Cik. Okey. Alright. So kita bergambar. Pesanan terakhir saya, semoga ceria-ceria selalu. Kita bergambar dulu semua sekali. Sementara Puan Safariah pun ada petang ni, kita bergambar sekali sama-sama. Cik Mira kena jauh sikit daripada kipas angin tu. On camera, siapa lagi yang tak on camera? Siapa yang on mic tu? dengar banyak sangat dia punya tu kan. Okey, apa kira nanti tak ready. Beres. Kamri gelap muka. Freestyle, apa freestyle? Beres. Puan Safariah sudi memantau petang ni walaupun saya rasa Puan Safariah sibuk ya sekarang ni. Ya. Tak apa, esok insyaAllah kita jumpa lagi ya. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Safariah. Okey, terima kasih pada semua peserta-peserta, Cik Abah, Cik Yusri, terima kasih. Perkongsian ilmu sangat baik ya. Okey, peserta-peserta pun sangat aktif, maknanya tu seronok lah tu ya. Dapat disampaikan dengan baik. Okey, kita jumpa besok. Jangan marah. Okey, jumpa lagi. Marah jangan senyum je. Ni tak sabar nak tengok persekitaran lagi sekali ni, jangan keluar lagi. Malam lagi. Pusing-pusing New Zealand. Petang ni. Pagi esok 10 minit sebelum start saya akan pusing lagi sekali. Okey. Besok masuk awal semua. Besok